Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena menonton channel Nazilin Unity. Kali ini satu lagi tangkapan SPRM yang benar-benar mengejutkan seluruh Malaysia, bahkan mungkin paling tidak disukai oleh orang-orang yang suka buat rasuah. Kita ingin ucapkan tahniah kepada SPRM kerana sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, SPRM begitu aktif membuat penguatkuasaan tangkapan demi tangkapan tanpa mengira latar belakang orang itu. Inilah yang kita harapkan dan inilah yang kita sukai. Sebelum ini, telah dinyatakan oleh Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki bahawa SPRM akan mula membuat siasatan-siasatan tanpa mengira latar belakang orang itu sama ada ianya daripada pihak blok kerajaan maupun pihak blok pembangkang. Semuanya akan disiasat kalau ada kes, kata beliau. Tidak perlu mengira siapa orang itu, apa pangkat orang itu, di mana orang itu, dan apapun kekayaan orang itu. Kalau salah, tetap salah. Hari ini, SPRM menangkap seorang pembantu penguatkuasa. Kenapa? Gara-gara duit rokok. Ini kita suka. Tidak pedulilah. Duit rokok kah, duit minyak kah, duit kereta kah, duit tambang kah, duit kapal terbang kah, duit entah apa, duit bawa meja kah, bawa bantal kah, bawa katil kah, apapun bentuk duitnya, RM1 kah, RM2 kah, RM50 kah, 50 juta kah, 100 juta kah, 1 bilion kah, kalau ianya memang salah, tetap salah. Tidak pedulilah itu duit rokok kah tidak, yang pentingnya SPRM sudah menahan pembantu penguatkuasa ini. Apa cerita tentang duit rokok ini? Bagaimana pula duit rokok ini? Banyak istilah yang kamu pernah dengar mungkin. Ada yang dipanggil duit rokok, ada yang duit kupi-kupi, ada yang duit kedai kopi, ada yang duit bawa meja, ada juga duit bikin commission, ada juga duit untuk pengurusan. Macam-macam lah bentuk duit yang kamu mungkin pernah dengar, yang mungkin sebenarnya adalah berbentuk rasuah dan mungkin telah melanggar peraturan Malaysia. Hari ini diberitakan SPRM menahan pembantu penguatkuasa kerana duit rokok. Duit rokok itu apa? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 2 individu termasuk seorang pembantu penguatkuasa sebuah agensi kerajaan kerana disyaki meminta dan menerima wang rasuah. Mereka dikatakan menerima suapan daripada seorang pemilik kedai runcit berjumlah kira-kira RM3,000. Sumber berkata, suspek pertama memperkenalkan diri sebagai pegawai kastam dan suspek kedua dipercayai meminta wang rasuah sebagai balasan supaya tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap pemilik kedai runcit terbabit mengikut Akta Kastam 1967. Menurutnya, dalam kejadian pada tahun 2020 itu, tindakan diambil berikutan pemilik kedai terbabit memiliki dan menjual rokok seludup. Kedua-dua suspek lelaki berusia dalam lingkungan 30-an itu ditahan kira-kira jam 2 petang ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Cawangan, Kuala Selangor. Sementara itu, pengarah SPRM Selangor, Datuk Alias Salim, ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu. Beliau berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 16A dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Menurutnya, kedua-dua suspek akan dibawa ke Mahkamah Magistrat Kuala Selangor esok jam 8.30 pagi untuk permohonan reman. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini supaya Anda juga dapat menyatakan betapa Anda amat menyukai Malaysia yang ada sekarang ini, terutamanya berkaitan perang rasuah habis-habisan. Malaysia sebenarnya kaya, Malaysia sebenarnya maju, Malaysia sebenarnya amat kuat kalau bukan kerana rasuah. Jadi, oleh sebab itulah rasuah harus ditangani dengan sehebat-hebatnya. Perang rasuah harus diisytiharkan terus dan terus.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, itu percuma. Share video ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini satu lagi pendirian dan juga keputusan Anwar Ibrahim yang benar-benar menggemparkan geng ataupun blok pembangkang, khususnya Perikatan Nasional. Ini kerana tindakan Anwar Ibrahim yang makin hari makin agresif, makin hari makin luar biasa. Saudara, sebelum kita teruskan ulasan pada petang ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, itu percuma, dan share video ini supaya semua orang tahu suara rakyat, suara kita semua. Saudara-saudara sekalian, hari ini dinyatakan oleh Anwar Ibrahim, beliau memohon penghakiman ingkar terhadap ahli parlimen Pendang. Ini semua gara-gara insiden yang benar-benar mengejutkan kita semua. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun memohon untuk memasukkan penghakiman ingkar terhadap ahli parlimen Pendang, Datuk Awang Salahuddin Hashim, atas kegagalannya memfailkan penyataan pembelaan bagi menjawab saman fitnah oleh Perdana Menteri itu dalam tempoh masa ditetapkan. Anwar Ibrahim, 75 tahun, memfailkan saman itu terhadap Awang Salahuddin pada 3 Mac lalu berhubung kenyataan berbaur fitnah terhadap Perdana Menteri itu di lobi Parlimen. Peguam Datuk SN Naya yang mewakili Anwar berkata, writ dan tuntutan saman itu telah diserahkan kepada Awang Salahuddin selaku defendant pada 3 Mac dan beliau sepatutnya memfailkan penyataan pembelaan selewat-lewatnya 21 Mac. Semasa pengurusan di hadapan Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Aisyah Falina Abdullah hari ini, kami memaklumkan kepada mahkamah mengenai kegagalan defendant untuk memfailkan penyataan pembelaan dalam tempoh masa yang diperuntukkan dalam perundangan dan memohon penghakiman ingkar direkodkan terhadap defendant. Selepas merekodkan bantahan kami, Timbalan Pendaftar itu mengarahkan agar perkara tersebut dibawa ke hadapan Yang Arif untuk tindakan selanjutnya. Namun, tarikh pengurusan kes akan ditetapkan kemudian, kata Naya ketika dihubungi hari ini. Naya berkata, walaupun pihaknya telah membangkitkan bantahan dan fakta bahawa mahkamah masih belum memberikan apa-apa lanjutan masa dan arahan kepada defendant untuk memfailkan penyataan pembelaannya, namun peguam defendant telah meneruskan dengan pemfailan penyataan pembelaan itu hari ini. Berdasarkan penyataan tuntutan, Anwar selaku pelanatif mendakwa defendant membuat beberapa kenyataan yang merujuk kepadanya di lobi Dewan Rakyat Bangunan Parlimen di sini semasa mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 pada 21 Februari lalu. Beliau berkata kenyataan tersebut telah diterbitkan semula atau menyebabkan penerbitan semula oleh defendant kepada pemberita yang terakam dalam bentuk audio atau dan video. Menurut Anwar, pada 21 Februari 2023, kenyataan fitnah daripada audio dan video tersebut telah diterbitkan semula atau menyebabkan penerbitan semula oleh defendant di aplikasi TikTok melalui akaun di bawah nama @asaryasri 64 channel. Ahli Parlimen Tambun itu berkata, pada hari sama 21 Februari, portal Malaysia Kini menerbitkan semula sebahagian kenyataan fitnah daripada audio dan video tersebut menerusi 2 artikel bertajuk Ahli Parlimen PAS, MP PAS, sikap pendendam Anwar lebih teruk daripada Mahathir. Manakala dalam bahasa Inggeris pula bertajuk Why No LCS Judge MP Us More Victimate than Mahathir Perdana Menteri. Menurut Anwar, kenyataan fitnah itu antaranya membawa maksud beliau mempunyai sifat pendendam serta membalas dendam, telah menyalahguna kuasa sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dengan mencampuri, mengganggu serta sewenang-wenangnya mengarahkan agensi penguatkuasaan, undang-undang dan pendakwaan di Malaysia untuk agenda politik peribadi. Beliau mendakwa Awang Salahuddin sengaja dan berniat jahat
mengucap serta menerbitkan kenyataan fitnah itu untuk menghasut orang ramai serta menimbulkan kebencian peribadi terhadap Planative yang kini ketua kerajaan perpaduan yang sah dan komited untuk membasmi segala bentuk rasuah. Saudara-saudara sekalian, inilah dia keputusan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, yang betul-betul tegas. Kita jumpa lagi, ikuti terus ulasan selepas ini.